Fokus negeri di bawah bayu, pembukaan semula pusat pemberian vaksin disandarkan dan tindakan awal jawatan kuasa khas mengenai pekerja serta warga asing tanpa dokumen sah. Perinciannya langsung bersama Redun Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redun. Baik Nurul, pusat pemberian vaksin PPV pertama disandarkan bagi tahun ini bertempat di bilik pameran IGM Land Batu Enam. Sandakan mula beroperasi hari ini. PPV tersebut dibuka semula berikutan terdapat keperluan bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan vaksin COVID-19, khususnya golongan kanak-kanak. Saya ingin menghebahkan dan meminta kepada semua penduduk Sandakan kalau ada masa datanglah ke sini, namun di klinik kesihatan masih boleh pergi juga untuk mengambil vaksin. Jadi di sini lebih teratur dan lebih selesa. Semoga dia semuanya akan berjalan dengan lancar. Kami berharap dengan inisiatif kerjasama dengan pihak KKM, kami dapat menurunkan kes COVID dan masyarakat di Sandakan dapat menjalankan aktiviti bisnes dan aktiviti harian yang biasalah. Yang penting sekarang adalah budak 5 sampai 11 tahun. Saya rasa kasih dia vaksin pun satu perlindungan juga lah. Mau pergi sekolah juga, aktiviti di luar pun lebih kami tak berapa bimbang lah sebab sudah suntik. Steady juga lah, sudah kasih tahu dia. Jadi dia faham lah kan? Dia faham lah. Kawan dia pun ada datang juga. Program PKids ni adalah baik kerana program ni dia untuk prevent anak-anak kita daripada kena stage yang lebih teruk jangkitan COVID. Dengan keadaan yang di luar ni yang kita nak hidup seperti biasa kan. Setakat ini, kadar vaksinasi bagi dos penggalak di Sandakan adalah 14.6%, manakala PIC Kids yang bermula sejak 4 Februari lalu adalah 3.6%. Seramai 46,800 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun di Sandakan layak menerima vaksinasi menerusi PIC Kids. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas mengenai pekerja serta warga asing tanpa dokumen sah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyeru kerjasama semua pihak dalam memberi input maklumat demi menangani isu berkaitan pekerja asing di Sabah. Jelasnya, pengumpulan maklumat tersebut penting dalam tempoh 3 bulan ini demi menyiapkan laporan awal untuk dibentangkan kepada Kabinet kelak. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah menjelaskan setakat ini belum ada data lengkap mengenai pekerja asing dan penduduk asing yang berada di Sabah. Well, I expect to meet most of the stakeholders, the legal people, what are the laws yang perlu dilaksanakan. Then we meet the law enforcement people, what is the problem in the enforcement. Then I'll be meeting employers, what is the problem, how can we work together. Then I will meet NGOs, community leaders, apa dia punya pendapat. And then I will meet political leaders. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran inisiatif Belia Prihatin Alam Sekitar We Believe Together, anjuran Kelab Belia Prihatin di Putatan. Dr. Jeffrey berkata, keutamaan pada masa kini adalah tertumpu kepada pekerja asing terlebih dahulu melalui pengumpulan cadangan dan data lengkap demi langkah penyelesaian terbaik dapat diambil. Beliau turut bersetuju dengan cadangan awal agar penguatkuasaan peraturan sedia ada terhadap pendatang asing tanpa izin parti. Anggaran RM300,000 disediakan kerajaan negeri untuk membaiki jambatan gantung di sepanjang Sungai Bengkoka yang rosak akibat banjir besar baru-baru ini. Peruntukan tersebut melibatkan 6 jambatan yang memerlukan pembaikan, melibatkan penduduk di 5 buah kampung. 5 buah kampung yang terjejas adalah Kampung Bilangau Besar,
Kampung Sapa Talang, Kampung Salong Kapit, Kampung Mandurian Laut dan Kampung Kobon. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Wakil Rakyat PITAS, Datuk Seri Dr. Rudi Awah dalam reaksinya memberi jaminan bahawa masalah tersebut akan diselesaikan bersama-sama Ahli Dewan Undangan Negeri Bengkokah, Harun Durabi. Berhormat Ketua Menteri telah pun datang ke PITAS pada masa itu dan telah bersetuju bahawa jembatan-jembatan keperluan utama seperti jembatan Dandun ini adalah keperluan utama. Murid-murid melintas, ibu-ibu mengandung untuk limpas ke klinik-klinik menggunakan jembatan. Dia berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran Kampung Landung Ayang di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Tun Mustafa Kudat. Pada ketika ini, penduduk berkenaan terpaksa menggunakan khidmat perahu tambang untuk menyeberang Sungai Bengkokah. Sabah sesuai mengadaptasi penggunaan tenaga solar sebagai sumber alternatif bekalan tenaga elektrik boleh diperbaharui di negeri ini. Teknologi tersebut juga praktikal dan mampu memberi manfaat di kawasan pedalaman, khususnya di kawasan yang belum memiliki jaringan bekalan elektrik. Khususnya di negeri kita tahu negeri kita ini memang masih lagi kekurangan tenaga elektrik. Dan dengan sebegini, dengan program ini akan menambahkan baik kepada khususnya kepada rakyat Sabah. Tenaga hijau. Satu ialah untuk kita punya bangunan kerajaan, taman ibadat, ya, syarikat swasta yang ada kilang sebagainya. Ini satu kita punya matlamat. Yang kedua ialah solar bandar yang tidak bekalan elektrik. Di Sabah ni alhamdulillah kita dalam peringkat perbincangan dan mendapat green light daripada pihak Felda FIC di Lahad Datu, iaitu di Felda Sahabat, yang kita akan cuba kurangkan kos dieselnya, di mana kos diesel yang dimaklumkan kepada saya lebih kurang 2 juta sebulan. Mereka ditemui RTM dalam majlis menandatangani persefahaman MOU antara Prisbah dan Lotus MFZ Green Tech Malaysia Sdn Bhd di Kota Kinabalu bagi tujuan usaha-sama pembekalan tenaga baru di Sabah. Sukan Bola Sepak Piala Sabah Maju Jaya SMJ 2022. Setelah mengharungi 3 perlawanan, Kedah FC secara rasmi diumumkan sebagai juara, diikuti pasukan TRW Kelantan FC di tempat kedua, Sabah FC di tempat ketiga, manakala Sarawak United FC di tempat keempat. Namun secara keseluruhan, pasukan Sabah dan Kelantan turut berkongsi mata dengan Kedah dengan semuanya memperoleh 6 mata. 3 pasukan ini memperoleh 2 kemenangan dan 1 kalah. Perbezaan kedudukan hanya ditentukan menerusi jumlah bolos dan jaringan. Semalam pertemuan Sabah dengan Kedah berkeputusan Sabah menang 1 berbalas 0. Gol tunggal Sabah dijaringkan Altamir Cordero Pesua Neto pada minit ke-53. Manakala sebelum itu pertembungan antara Kelantan dengan Sarawak berkeputusan 3 berbalas 2 gol. Semua perlawanan dan majlis ringkas penyerahan piala kepada pemenang berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Baik, sekian berita dari negeri Sabah. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Utamakan SOP, elak tempat sesak. Dengan itu saya, Redwin, kembali bersama dengan Nurul di Angka Sepuri. Nurul. Terima kasih, Redwin.